Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada semua alim ulama dulu sampai sekarang. Semoga kita mendapat doa dan syafaat mereka. Terima kasih pada pihak TikTok dan kepada Rumah BUMB Salam-Salam Baru kerana memberi laluan dan pertolongan kepada tazkirah ini. Thank you very much. Baik deh, kita nak royak tazkirah hari ni kali yang ke-22, 19 bulan 2 tahun 24. Tazkirah yang mempersoalkan hukum hakam pada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian diberi huraian dan keterangan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dalam Quran tu juga huraian Quran, tafsir Quran. Ayat Quran mentafsirkan ayat Quran. Tu maksudnya huraian keterangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Perkara itu dikenal dengan tafsir Al-Quran. Ditafsirkan oleh ayat Al-Quran juga. Tetapi bukan duduk bersambungnya. Sebaliknya duduk jauh di dalam ayat lain. Ada berlaku di dalam surah-surah yang lain. Ayat Quran tu tafsir ayat Quran sendiri. Yang mana bukan duduk bersambungnya ayat tu. Sebaliknya ayat tadi duduk jauh di dalam ayat lain. Ada berlaku di dalam surah-surah yang berlain. Ayat dalam surah ni Allah Ta'ala royak. Nuh kita tafsir dalam surah lain, dalam ayat lain tu. Yang berlain surah berlain ayat. Bukan duduk bersambung dalam tu dok. Tu yang panggil tafsir Al-Quran. Yang mana huraian keterangan dia ditafsirkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Dalam firman Allah Ta'ala tu sendiri. Daripada ayat Quran tu sendiri. Ni adik kakak jemaah kerabat yang dimuliakan. Baik dah. Persoalan kita hari ini adalah mempelajari perihal tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kita nak kecek hari ni tazkirah berhubung dengan tafsir Al-Quran. Quran, tafsir Quran. Yang mana adik kakak, persoalan kita hari ni adalah mempelajari. Kita kena belajar perihal tugas-tugas yang diperintahkan Allah Ta'ala. Gapo tugas-tugas yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Di mana Allah Ta'ala memberitahu. Allah Ta'ala royak. Allah Ta'ala membuat keterangan pada hukum hakam yang difirmankan. Yang mana Allah Ta'ala sendiri beritahu kepada kita, royak pada kita, buat keterangan kepada kita pada hukum hakam yang difirmankan supaya kita tu faham. Supaya kita tu amal. Kita panggil ayat Quran, buat tafsir pada ayat Quran tu sendiri. Adalah keterangan yang paling betul dan tepat. Kalau Quran sendiri buat tafsir, adalah dia panggil hak paling betul, paling tepat tafsir. Daripada ayat Quran itu sendiri tafsir. Yang mesti diutamakan oleh kita daripada tafsir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tafsir alim ulama sebagai tambahan. Jadi hak paling utama tafsir atas tafsir ni adalah daripada Al-Quran itu sendiri. Bagi kepada tafsir daripada Rasulullah dan tafsir daripada alim ulama sebagai tambahan. Soalan kita adalah kita kena belajar tugas-tugas yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Allah Ta'ala memberitahu pada kita. Kita kena tahulah tugas-tugas gapo. Yang mana Allah Ta'ala sendiri membuat keterangan pada hukum hakam yang difirmankan dalam Al-Quran. Ayat Quran itu sendiri buat tafsir pada ayat Quran. Adalah keterangan yang paling betul dan tepat. Yang mesti kita semua ni kena utamakan. Nak royak berhubung dengan semua yang kita kena belajar ni berlaku. Dan kita kena tahu bila kita mempelajari. Maksud dan tafsir ayat Al-Quran yang telah diberi keterangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Seterusnya kita tengok keterangan tambahan pada tafsir Rasulullah. Selain pada keterangan tafsir daripada Allah Ta'ala sendiri,
keterangan tambahan juga pada tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tafsir Rasulullah berikutnya daripada tafsir para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada, selepas pada para sahabat, turun kepada tafsir At-Tabi'in dan imam mazhab dan imam hadis. Itu yang kita perlu tahu adik kakak deh. Adik kakak Jumu'ah kerabat yang dihormati. Apakah hubungi tafsir tersebut dengan zaman kita? Ni hak kita kena perhati adik kakak Jumu'ah. Apa hubungi? Apakah hubungi tafsir tersebut saning dengan zaman kita? Kita kena faham perihal sahih atau tidak tafsir. Kerana tafsir Al-Quran dan hadis terdapat banyak hadis palsu. Dan tafsir hadis yang bersalah dengan kehendak. Dan sebab musabab hadis itu disediakan. Kita kena faham perihal sahih atau tidak tafsir. Kerana tafsir Al-Quran dan hadis terdapat banyak hadis palsu dan tafsir hadis yang bersalah dengan kehendak dan sebab musabab hadis itu disabdakan. Inilah sebab yang kita kena faham. Sebab ia ada kaitan hubungi dengan kita. Pada zaman kita ni kena beringat kesahihan mengenai tafsir. Tafsir daripada Al-Quran, tafsir daripada hadis-hadis. Dengan itu pembelajaran kita bertujuan pada semua amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala mesti sahih betul. Daripada tafsir orang tu, tafsir orang ni, kita kena sahih betul. Tidak boleh daripada tafsir daripada kumpulan aliran lain daripada alim ulama jalur-jalur Syafi'iyah. Tidak boleh diambil dan dipelajari daripada tafsir mazhab lain. Jadi bahagian tafsir ni kena berhati-hati Jumu'ah. Tujuan kita belajar adalah kena sahihkan bahagian tafsir yang kita belajar tu. Pada semua amal ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala, mesti sahih betul. Tak boleh daripada tafsir, daripada kumpulan aliran lain, daripada alim ulama jalan Asy-Syafi'iyah. Selain daripada jalan Asy-Syafi'iyah, kita jangan ambil tafsir daripada aliran kumpulan lain. Tidak boleh diambil dan dipelajari daripada tafsir mazhab lain. Kalau tafsir daripada mazhab lain, kita jangan ambil belajar, jangan ambil ikut. Selain daripada tafsir alim ulama jalur-jalur Asy-Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Diberi peringatan, campur aduk tafsir Al-Quran Al-Hadis telah bermula pada aliran Mu'tazilah, puak pahami Syiah, puak pahami Wahabiyah, dan sekarang tafsir rasa hati sendiri. Pada dasar alim ulama itu suka atau tidak suka pada sesuatu. Learning ni macam-macam tafsir tu. Kata alim ulama. Tapi alim ulama tafsir ikut rasa hati sendiri. Hak mana dia suka tak suka, dia buat tafsir dia. Ini kita kena buat perhatian sungguh-sungguh tafsir ni Jumu'ah. Sebab apa tu? Adik kakak tengok contoh yang dihujahkan di dalam kitab perihal orang perempuan. Kitab apa? Tahrir al-Mara'at.
Kita tu, Jumaah rujuk tengok. Bahagia orang perempuan. Bermaksud, kawalan pada kebebasan orang perempuan yang sengaja diada-adakan daripada lapis jilid. Tengok dalam kitab tu, kitab Tahrir Al-Mara'at, jilid yang ketiga. Ya ada lapis jilid kesemuanya. Dalam kitab tu, dia buat keterangan huraian berhubung dengan orang nak kena kepada orang-orang perempuan. Orang sengaja nak berat ke atas orang tino. Dalam kitab tu royak. Ha-ha orang perempuan. Yakni ditafsirkan pada teguhan dan larangan ke atas orang perempuan yang berlebihan. Tu. Dalam tafsir Tahrir Al-Mara'at ya royak bahawa ditafsirkan pada teguhan, ditafsirkan pada larangan ke atas orang perempuan tadi yang berlebihan. Sengaja berlebih-lebih. Tafsir ke atas orang perempuan. Seperti teguhan kepada orang perempuan yang ditafsirkan, yang pertama, nombor 1. Tengok, adik kakak Jumaah kita pakat perhati, kita pakat fikir. Betul ke tak? Sengaja. Yang macam buat sengaja nak berat hukum hakam ke atas orang tino. Kita pakat fikirlah Jumaah. Di antaranya, kita jangan mudah nak percaya kalau satu-satu hukum dibuat tafsir. Sebab tu kita kena ada rujuk ke kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Jumaah. Tafsir Asy-Syafi'iyah. Sebab tengok, contoh yang diberi sini. Ya berat hukum hakam ke atas orang perempuan. Misalnya contoh yang pertama, orang perempuan tidak boleh keluar bekerja di luar rumah. Tu hukum. Lagu mana Jumaah? Orang alim ulama buat hukum pada orang perempuan tak boleh keluar bekerja di luar rumah. Tu dia panggil hukum. Orang tina tak boleh tubik kerja luar rumah. Negeri kita ni alhamdulillah taklah mana. Kalau pergi ke Timur Tengah, negeri Arab gapo tu, berat Jumaah. Orang tino nak jual beli, tak boleh. Sebab serbi, tak boleh. Nak jumpa orang tino bawa kereta pun payah. Siapa-siapa yang telah pergi Mekah dah. Siapa-siapa yang pernah pergi di negeri Arab, jumpa ke tak? Payah nak tengok. Orang tino nak jual payah di tiap kedai-kedai hak jual tu. Banyak ke penjual dia siapa? Orang laki-laki. Nak tengok orang tino bawa kereta pun payah. Gimana Jumaah? Boleh tulis komen. Betul Ustazah. Okey, terima kasih. Ya sengaja beratlah tu ke atas orang perempuan. Yang kedua, orang perempuan tidak boleh berjual beli di pasar dan di kedai makan. Ni, hukum yang diletakkan oleh puak-puak alim-alim ulama. Sengaja nak berat ke atas orang perempuan. Meletakkan hukum, orang perempuan tidak boleh berjual beli di pasar dan di kedai makan. Gimana Jumaah? Sungguh kedak berlaku, rajin kedak dengar. Ni hukum hakam ni. Bak hukum, meletakkan buat tafsiran ke atas orang perempuan berat. Yang mana dia kata orang perempuan tidak boleh menghantar jenazah dan memasuki dalam kawasan perkuburan. Usah kau nak pergi hantar jenazah, nak masuk dalam kawasan kubur pun tak boleh. Berlaku ke tak Jumaah? Berapa puluh soalan duk tanya di dalam tazkirah. Seperti perkara yang tidak sudah-sudah.
bercangguh dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis tu molek adik aku. Jemaah ada sebut kata betul ustazah. Ya betul. Berlaku. Ni maksudnya sengaja memberatkan ke atas orang tino. Hukum hakam tu. Apa tu? Ni daripada kitab Tahrir Al-Mara'at. Dia royak ni. Bahagian tafsirah kena sengaja diaduk-aduk ke atas orang perempuan. Jadi kita buat perhatian lah. Tafsirah tu daripada mana? Ni maksudnya semua tafsiran kita jangan duduk telan selalu. Lepas telan. Jangan. Kena buat selidiki. Kena cari bukti. Sahih ke tak sahih hukum hakam yang dibuat tu tadi. Walaupun alim ulama. Tadi kata dah. Alim ulama tu, yo ikut rasa hati dia. Pendapat peribadi dia panggil. Hak mana dia rasa suka, dia tak suka. Pada sesuatu, dia buat keputusan. Ni pendapat alim ulama. Batu kita tak boleh gaduh telan. Ni kita asalkan alim ulama, caya. Kita tak selidiki. Bercangguh atau tidak dengan Al-Quran. Bercangguh atau tidak dengan hadis-hadis. Yang seterusnya, contoh yang keempat. Ya, sungguh dah Kak Anak. Okey. Jemaah kita daripada TikTok lama. Kita kena pakat pendapat, kita kena pakat komen. Jemaah. Biar pakat dengar belakang. Jangan kita buat fatwa koksi-koksi. Duk tafsir, koksi-koksi. Nah, kalau kata tak boleh, apa sebab-sebab? Ni benda. Kalau jemaah boleh share kepada jemaah-jemaah kita, sahabat kita, biar dia pakat dengar retek. Kalau kita nak royak sendiri, ada kalau kita tak reti. Ada kita tak pandai. Share kepada jemaah-jemaah kita pakat dengar retek. Biar pakat faham. Tengok contoh yang keempat yang dibuat tafsir. Teguh larangan ke atas orang perempuan yang berlebihan. Iaitu, orang perempuan tidak boleh berjemaah di masjid madrasah. Berlaku kedok tu, teguh tu. Meneguh orang perempuan. Ni berapa kali dah Kak Anak buat huraya. Oh, berapa puluh-puluh duk tanya-tanya. Boleh pergi ke tidak berjemaah orang perempuan ke masjid madrasah. Macam-macam persoalan. Bapa tu timbul persoalan. Sebab orang ngajar kata tak boleh. Orang perempuan pergi berjemaah ke masjid. Orang tino hanya molek semaya dalam bilik. Rajin dengar ke tak? Tulis komen jemaah. Silakan. Berlaku jemaah kita kata. Rajin jemaah kita kata. Lepas tu, molek ke tak molek? Tafsir fatwa lagu tu. Apa sebab musabab? Kalau buat fatwa tu, kita kena royak sebab musabab. Apa orang perempuan tadi tu? Dia tegah pergi berjemaah. Jangan kita royak tergantung. Orang jahil supaya kita ni gak payah faham. Akhir sekali, duduk depan masjid pun tak turun pergi masjid. Betul ke tak? Jemaah. Duduk depan masjid, tepi masjid, belakang masjid, orang perempuan tak boleh pergi jemaah baik maya dalam bilik. Masjid depan rumah, keliling kelala tak turun pergi. Pagar masjid dengan pagar rumah, dekat aja tak turun pergi. Sebab apa? Tu fatwa saat ni goyak. Orang ngajar kata, orang tina baik semaya dalam bilik rumah. Betul ustazah. Fitnah kot ustazah. Kena royak sebab apa jadi fitnah tu? Masalah bila kita royak satu-satu hukum,
kena royak sebab musabak. Tak boleh royak kok fitnah kok ustazah. Tak boleh fitnah kok. Kita kena jelaskan hukum hakam yang kita royak kepada orang menyebabkan jadi fitnah tu gapo dia. Tu, jangan kita duk royak. Tak boleh fitnah. Tak boleh fitnah tu. Apa menyebabkan jadi fitnah? Kena buat huraian. Biar orang faham. Tidak mengelirukan orang. Menyebabkan kita puluh-puluh tahun sampai ketua tak pergi ke masjid. Masjid depan rumah tu je. Sebab ni lah. Imam Ibni Hajar Al-Asqalani kata, duk ralik bahas berebut seperti anjing berebut tulang. Hak tak ada isi. Rajin dengar kedok Jumaat. Boleh faham kedok tu. Kiyah daripada Ibni Hajar Al-Asqalani, Imam. Kita duk bahas-bahas saat ni, dia kata supaya duk berebut tulang hak tak ada isi. Pedah tak ada. Bahas-bahas siapa kau tak ada pedah. Memberi munafaat tak ada. Bahkan mudarat ada. Tengok Jumaat kita kata, learning tak ada dah surah kita retina Jumaat. Hak duk tepi surah pun tak turun. Padahal, nya buat alasan jah. Tu daripada Jumaat kita komen. Terima kasih Jumaat. Betul ustazah. Memang betul dah tu Jumaat. Sebab tu Allah Ta'ala kata. Dalam surah Hujurat ayat ni. Jumaat buka Quran. Surah Hujurat ayat ni. Siapa dia nak bantah hujah Allah Ta'ala tu? Tulis. Orang ngajar nak bantah. Silakan royak. Hujah-hujah Allah Ta'ala. Satu-satu benda mesti teliti. Kita dengar orang ngajar kata, kita kena teliti. Kena cari bukti. Orang ngajar gitu juga. Nak royak satu-satu perkara. Kalau kata orang Tino tak boleh pergi. Orang Tino hak lagu mana? Tu sebab musabak. Orang Tino tak boleh hantar jenazah. Orang Tino hak lagu mana? Orang Tino tak boleh masuk dalam kawasan kubur. Orang Tino hak lagu mana? Islam mudah sebenarnya adik kakak. Hanya kita tafsir koksir-koksir. Tapi bukan saja-saja tu Tulis komen silakan. Pasar raya, pasar malam penuh pula orang Tino. Ni Jumaat kita duk komen. Tak duk komen ke apa satu senyap. Amat ibadah ni macam-macam. Cuba fikir cuma buat apa atas perkara ibadah ni. Macam-macam halangan tegah. Benda ibadah. Ni. Pakak komen belakang, hok pakai jubah, hok pakai piyuh, hok muta atas kepala. Kalau buat orang amat ibadah. Menyungguh. Macam jual mati-matian lah. Tapi benda-benda lagu tu. Senyak bisu ni memalukan orang-orang Islam sendiri sebenarnya. Bila benda perkara ibadah, dia ngangur sungguh-sungguh menyekap. Bila benda hak lara ghaflah, dia tutup mulut dia macam orang bisu tak ada mulut. Lagu mana Jumaat nak kata? Macam mata tak nampak, macam telinga tak dengar. Kalau bak ngaruk hak lara ghaflah, hak tak pakar, hak fasya muka. Benda amal ma'ruf pakak senyak tutup mata. Tutup telinga, tutup mulut. Benda hak mengaruk-ngaruk, pakak tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Benda ibadah ngangur sungguh-sungguh menyekak. Bahkan menyekak tadi dengan tidak royak sebab musabak. Sebab Islam ni Allah Ta'ala kata rahmatan lil alamin.
Rahmat pada seluruh alam. Rahmat ni benda yang memuaskan kita pengamal-pengamal. Hamba dia yang nak buat amal ibadah. Bukan memayahkan. Benda perintah wajib Allah Ta'ala suruh tu bukan menyusahkan. Bahkan menyelamatkan kita, menyenangkan kita. Betul. Fakta Ustazah. Okey, terima kasih Jemaah. Ni nampaklah tafsiran kita tu hak salah. Ikut nafsu. Allah Ta'ala tidak royak lagu tu. Satu-satu hukum. Kalau Allah Ta'ala teguh, ya ada selalu sebab musabak dia. Begitu ke hak suruh. Ya ada selalu sebab musabak. Kita ni dak sekat, tak ada dah royak sebab musabak. Sekat agak sekat, lari agak lari. Okey, Jumaah yang dimuliakan. Jazakallah khairan kasirah. Pada Jumaah yang bagi hadiah. Boleh faham dah tu dah? Nanti hak Jumaah kita komen tu kan nak sipir dulu sebentar dah. Kan nak pergi pada takut tak ada masuk. InsyaAllah kan nak baca. Masya Allah, subhanallah. Seterusnya Jumaah adik kakak yang dimuliakan. Ya ada lagi, satu lagi berhubung dengan contoh berkaitan dengan hal yang perempuan juga. Iaitu isteri mesti sabar dan ikhlas kepada suami walau macam mana keadaan. Satu lagi ni hak berat. Meletakkan hukum hakam ke atas orang perempuan sengaja diada-adakan. Mengada-ngadakan. Lagu mana? Bini, isteri ni mesti sabar. Mesti ikhlas kepada suami walau macam mana keadaan suami saat ni buat ke dia. Katok ke, godel ke, sepak ke, pukul ke, sumpah maki ke, buat hamba ke, buat hina ke, buat koli ke, buat babi tanuh ke. Suku sembah ikut. Jadi hamba ke, buat kerja, wi makan ke dia ke, cari pitih, wi ke dia ke, bini kena sabar, kena ikhlas. Betul ke tak Jemaah? Sedangkan, dalam surat taklid royak dah. Perjanjian dalam surat taklid itu. Faham ke tak? Kita bersaksi ke Allah Ta'ala. Kita suami-suami baca ke tak surat taklid masa selepas akad nikah. Dan orang ngajar, hak kata kena sabar tu, bahal kau tidak surat taklid tu. Ya tafsir lagu mana pada surat taklid tu? Ni benda adik kakak Jumaah kerabat yang dimuliakan. Batulah kesabaran Allah Ta'ala royak ke keadilan di dalam satu-satu perkara tu kena ada. Ketaatan daripada satu-satu perkara kena ada. Kesabaran satu-satu biar kena pada tepat. Betul Jumaah kata tu, atas situasi juga nak sabar. Tengok. Tapi, hujah yang orang beri tahu ke kita, orang ngajar ke kita, suruh kita sabar, ikhlas pada suami. Walaupun tok lelaki tu, macam mana keadaan perangai sekalipun, berjudi ke, minum arak ke, zoling ke, kena sabar. Kita boleh ke tak Jumaah buat ikut sungguh. Tak boleh, kalau tak sabar, tak boleh duduk bawah payung mah. Siapa dia kata tu lagu-lagu tumu tu? Gajah dengar ke tak? Betul Jumaah kata tu. Ramai suami yang tak ada ilmu hal rumah tangga. Cuma dia ikut orang tua dulu-dulu. Rajin Jumaah kata rajin dengar. Batal jahil lah tu Jumaah. Batal kita jahil. Na'udzubillahi min zalik. Lepas tu email nikah juga. Ibu bapa kita, wali juga. Salah siapa? Ni benda. Tu daripada hujah-hujah di dalam kitab Tahrir Al-Mara'ah. Duk ayat kata dalam tafsiran ni banyak orang buat tafsir nak kena, sengaja nak ada-ada ke atas orang perempuan. Meletakkan hukumnya berat. Tu maksudnya tu. Jadi kita ni
Salah habis lah. Tok laki jahat zalim pun kena sabar. Minum arak, berjudi, makan benda mabuk-mabuk pun kena sabar. Curi pitih pun kena sabar. Tai katok roda pun kena sabar. Wak khenak kita, wak hamba kita pun kena sabar. Salah gamuk kita. Kalau tak taat, tak boleh tak masuk syurga. Sebab syurga bawah tapak kaki tok laki. Bawah tapak kaki suami. Kita jadi salah habis. Nak buat tindakan. Sedangkan benda tu tak ada kepada kita orang perempuan. Yang ambil kita wak bining ni buat wak hamba ke? Nak wak lembu cocok hidung ke? Kena wak orang gaji ke? Ke lagu mana hakikat sebenar yang Islam suruh? Sedangkan yang benar sebenarnya ada dah di dalam surat ta'liq tu. Memberitahu. Tapi apa yang tak amal? Sebab tu dia suruh kalau ada masalah seperti saat ni itulah masalah tak baik suami buat kita tu. Mesti kita buat majlis tahkim dulu. Yang mula-mula tak boleh selesai majlis tahkim keluarga, bawa ke majlis agama, tolong menyelesaikan. Tu ya ada mahkamah untuk puak-puak kita tu, mahkamah orang-orang Islam. Dia panggil mahkamah syariah. Untuk nak menyelesaikan masalah kita lah tu. Dah kita jahil, ada mahkamah pun tak ada pergi. Duk tanggung kesusahan tu sampai ke mati. Habis umur muda kita dengan kesusahan, keseksaan. Sepatut umur kita tadi kau tambah seni. Nikah. Tak saja-saja tu adik kakak. Batu ke anak dan tazkirah ke anak tu bunyi kasar kecek. Bunyi backing kecek. Tapi mana keadilannya? Mana benda sebenarnya? Bukti yang katakan lagu tu lagu ni. Sebab Allah Ta'ala royak semua benda paling adil kepada manusia. Tak kira pikat manusia mana. Tetapi orang yang duk tafsir tu, pada ayat Quran, pada hadis Nabi, banyak tafsir mengikut rasa hati sendiri. Rasa kena buat tafsir, rasa dok. Gak kita orang jahil ni, moga tok guru tafsir gak. Orang ngajar tafsir gak. Pegang kilah kita. Kita orang jahil mudah taksub. Yang panggil, betul Allah Ta'ala taksub orang jadi orang jahil. So jadi orang alim. Orang jahil mudah taksub. Mudah taksub terjerumus pada kesesatan, kesalahan. Nah, adik kakak. Ustaz kata nak dapat syurga kena dapat redha suami. Sebab musabak dak royak. Suami hak lagu mana? Royak ke dak? Nak dapat syurga kena minta redha, kena dapat redha suami. Royak ke dak redha suami hak lagu mana? Ustaz weh, kita nak tahu juga. Suami redha baru boleh masuk syurga. Suami hak ustaz royak ni suami hak lagu mana weh? Tanya balik nak tahu. Dia nak kata ke mana? Buat rekame. Bermutalaah. Betul Jumaah. Sebab takut dengan apa yang didengar tanpa teliti dengan jelas. Sebab tu Allah Ta'ala perintah dan surah Hujurat ayat ni. Jangan kita hanya dengar saja, tidak cari bukti. Dengar boleh. Tak kira lah dalam pengajaran gapo-gapo. Tapi kita kena cari bukti. Kena sahihkan dulu. Betul salah. Barulah kita boleh amal. Suami hak guano. Acu royak mari ustazah. Kanak so tanya ustaz-ustaz hak royak. Sani tu Jumaah. Balik tanya ke anak pula dah. Kalau nak hak tu panjang lebar boleh. Tapi masa lain. Masa ni tak ada. Kalau nak sungguh. Hak paling mudah. Suami zalim. Suami tak berimeh. Hak paling mudah sekali. Semaya 5 waktu tak reti. Hak soal sana. Betul ke tak?
Suami zoling. Suami semaya pun tak betul. Tak semaya pun. Kita patut ke nak kena taat ke dia? Patut tak minta redha dengan dia? Nak masuk syurga? Jawab jemaah. Hak soal saat ni tu jawab. Itulah suami zoling tu. Dah bukan menjamin ke pada kita masa depan. Tak boleh nak jamin kita masa depan. Sepatutnya suami menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Daripada gangguan setan. Sepatutnya suami tu menyelamatkan kita daripada gangguan setan, menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Jawab jemaah. Je tulis tu. Tak maulah ustazah kalau air wuduk pun tak pernah sampai kulit. Tengok tu. Itulah benda. Hak tu lah kita tak save. Lepas tu nak minta redha dengan suami masuk syurga lagu mana? Kemarin kita kata dah. Kemarin pesan dah. Kalau suami tak semaya, kita berasa lagu mana? Hakikat hati kita pada suami-suami kita yang tak solat. Hati kita, bini, isteri ni berasa lagu mana kalau suami tak solat? Kena ke tak? Hak Jo tulis hari tu jawab. Ada jaminan kedok hidup masa depan. Duduk dengan tok lelaki lagu tu. Jemaah kita kata panah pedih. Tak kena. Serabut perut kalau dapat suami tak solat. Lepas tu saja-saja ke? Kalau kita serabut perut. Kalau main duk dengan serabut perut. Semaya pun tak khusyuk. Nyupuh tiap-tiap hari. Dan nyupuh ke tok lelaki. Tak deraka ke? Jadi deraka pula. Ni maksudnya tak boleh hidup bersama ni. Dengan orang tak solat. Banyak dia panggil kemurkaan Allah Ta'ala berlaku. Mudarat. Mari ada sebut dah. Orang tak solat berapa surah kemarin kan nak sebut. Di ayat-ayat tertentu. Orang tak solat. Allah Ta'ala apa dengan kehinaan. Hilang keberkatan. Kena hukuman yang berat. Dengan sesuatu yang berterusan. Orang tak semaya lah tu. Dah beza orang Islam dengan tak Islam, semaya. Dah kalau suami tak semaya, Islam kedok dia. Begitu juga di sebaliknya, isteri kalau tak semaya, Islam kedok dia. Ya Allah Ta'ala royak terang-terang dalam firman dia. InsyaAllah jemaah faham molek. Ibarat hidup dengan babi hutan. Na'udzubillah min zalik. Memang betul. Memang betul. Berat sebenarnya. Kalau kita faham sungguh amat berat. Dia panggil hukum itu. Orang tak semaya. Bukan main-main dok. Layuk kita kata gitu. Sebab Allah Ta'ala sendiri. Tapi kita sebagai isteri dosa lah. Dia panggil subahat. Duk dengan orang-orang lagu tu, subahat. Tahu tak subahat? Menyokong. Tahu dia tak semaya, kita menyokong. Kecuali kita beri nasihat. Buat majlis tahkim. Buat jumpa dengan majlis agama. Untuk menasihati suami kita yang degil tadi. Itu benda-benda yang kita perlu kena tahu. Jadi semua hak nak kecek sani tu, daripada kitab Tahrir Al-Mara'at, royak tentang kitab perihal orang perempuan. Bermaksud kawalan pada kebebasan orang perempuan yang sengaja diada-ada ke. Orang-orang tafsir ni sendiri mengada-ngada kepada tafsir ke atas orang perempuan. Betul ke tak jemaah? Sedangkan banyak lagi persoalan-persoalan di sebalik tu ke atas orang perempuan.
Jemaah adik kakak yang dimuliakan, ni perkara contoh sani tu nak suruh kita faham berhubung dengan kena tahu tafsir. Tafsir tu sahih ke tidak daripada Quran, daripada hadis-hadis turun kepada para sahabat, pada ahli-ahli ulama, imam-imam mazhab, imam-imam hadis. Kena kedok dengan tafsir tu daripada awal, iaitu tafsir daripada Al-Quran. Tidak gak sia kita nyanyi kita Jumaat, kau duduk amal puluh-puluh tahun, kau duduk ikut. Dekat perkara tu kita tidak selidiki, tidak kaji, betul salah. Tu benda. Baik deh adik kakak Jumaat kerabat yang dimuliakan 200-300 mata memandang ni. Alhamdulillah. Yang seterusnya Jumaat tengok terdapat banyak lagi tafsiran yang menyekat dan tafsiran yang menghalal. Sedangkan di dalam Islam, semua perkara mesti berdasarkan kepada dasar agama Islam. Yakni Islam Maha Suci, terbaik semua hukum hakam. Islam memberi rahmat kepada seluruh makhluk, yakni seluruh alam. Kita tengok, banyak perkara lagi tafsiran yang menyekat orang perempuan, tafsiran yang menghalal orang perempuan, sedangkan dalam Islam kena ingat, semua perkara mesti berdasar kepada dasar agama Islam. Kita ni, yakni Islam yang Maha Suci. Satu-satunya Islam yang terpilih oleh Allah Ta'ala. Yang terbaik pada semua hukum hakam. Islam lah terbaik segala hukum hakam. Batu Islam memberi rahmat kepada seluruh alam, seluruh makhluk. Islam satu-satunya yang benar-benar diredai Allah Ta'ala. Yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Satu-satu hukum, semua perkara yang terlibat dengan hukum hakam, Islam boleh menyelesaikan. Tapi apa jadi mudarat? Di sebalik tu, guna Islam tapi mudarat. Hukum hakam yang tidak jadi munafaat. Semua hukum hakam di dalam Islam memberi munafaat, memberi faedah yang terbesar. Kalau ikut sungguh, tidak terfikir oleh pemikiran kita manusia. Hukum hakam Islam ni, hukum hakam yang difirmankan sendiri di dalam Al-Quran, memberi munafaat yang besar kepada kita manusia. Tu hukum hakam yang di dalam Islam kita, yang difirmankan Allah Ta'ala sendiri, boleh memberi munafaat ke kita, boleh memberi faedah ke kita. Kalau betul mengikut syariat Allah Ta'ala, hukum tadi. Sekiranya hukum hakam tadi ditafsirkan, diamal dan dibuat oleh kita, menyebabkan jadi mudarat lebih banyak daripada munafaat, sesungguhnya hukum hakam itu salah ditafsirkan. Ini sebab benda ni Jumaat. Dengar molek Jumaat dia. Dengar molek. Semua hukum hakam di dalam Islam memberi munafaat, memberi faedah yang terbesar. Tidak terfikir oleh pemikiran kita manusia. Hukum hakam yang difirman di dalam Al-Quran memberi munafaat yang besar. Sekiranya hukum hakam ditafsirkan, diamalkan dan dibuat oleh kita, menyebabkan jadi mudarat lebih banyak daripada munafaat, sesungguhnya hukum hakam itu yang dibuat tu salah ditafsirkan. Kalau banyak hukum hakam yang kita duk buat, duk amal tu lebih mudarat, lebih banyak daripada munafaat, bermakna hukum hakam tu salah ditafsirkan. Salah tafsir pada hukum hakam yang Allah Ta'ala buat. Bukan hukum hakam tu salah, kita tu tafsir salah. Orang je tafsir tu salah pada hukum hakam Allah Ta'ala. Menjadi tafsiran yang betul
sekiranya hukum dan fatwa yang kita katakan bila diamalkan mendatangkan munafaat yang besar. Itulah rahmat pada seluruh alam tu. Bila satu-satu hukum hakam kita buat menjadi tafsiran yang betul, sekiranya hukum dan fatwa yang kita kata tu bila diamal oleh kita akan mendatangkan munafaat yang besar. Kau amal, kau jadi menambah munafaat. Kau bertambah jadi faedah. Kau molek kita amal pada hukum hakam tadi. Sekiranya tafsiran tu betul. Hak saning, kalau kita buat tafsiran pada hukum hakam Allah Ta'ala tu salah, menyebabkan bila kita buat kita amal, mudarat tu lebih banyak daripada munafaat. Tu bermakna menunjukkan tafsiran tu salah pada hukum hakam Allah Ta'ala. Ya sepatutnya kita tafsir pada hukum hakam Allah Ta'ala bila kita buat kita amal mendatangkan munafaat kau bertambah. Kau bertambah besar, kau bertambah molek. Kau jadi bertambah munafaat. Sepatutnya gitu. Tapi dok di sebaliknya hukum hakam yang kita dah amal tu kau bertambah mudarat lebih banyak daripada munafaat kita dapat. Kau susah nak amal pada hukum hakam tadi. Menunjuk kau susah nak amal pada hukum hakam tadi. Menunjuk orang perempuan tidak boleh pergi ke masjid. Lekat je mah. Dia kata takut jadi fitnah. Fitnah gapo? Kena royak lah. Ni kata je fitnah. Kita agak susah hati. Orang jahil tak faham. Asal kau fitnah gak? Tak. Turut. Orang jahil tak faham. Gapo dia fitnah tu? Fitnah gapo? Kalau kita pergi masjid. Jadi kita, orang yang royak hukum tu, kena royak betul, kena royak faham ke orang. Kalau orang tino, orang perempuan tak boleh Jumaat masjid, jadi fitnah. Fitnah tu tak boleh harga apa. Baru orang faham. Bila orang faham sebab musabak, orang tak buat tu mengikut, menyebabkan benda jadi fitnah. Orang akan hendak, akan elok supaya tak jadi fitnah. Ni duk royak aja. Takut jadi fitnah. Tak royak fitnah gapo. Orang jahil tak reti nak tafsir fitnah tu. Masa mana jadi fitnah? Waktu mana jadi fitnah? Keadaan mana jadi fitnah? Koyak faham. Koyak biar betul. Jangan kita royak umum. Jangan royak umum dah. Fitnah saja. Kena memperjelaskan. Kita duk jawab gitulah kepada bini. Tak lagi. Jadi fitnah. Kita jawab bini kita. Bini kita takutlah jadi fitnah. Begitu juga pada anak-anak perempuan kita. Nak pergi ke masjid. Akhir sekali tak pergi belakang. Bini pun tak pergi. Anak-anak pun tak pergi. Mudarat kedok kalau tak pergi masjid. Cuma. Betul Ustazah apa yang dicakapkan. Lebih-lebih lagi. Kalau tok lelaki pula tak ada. Tok lelaki mati. Anak jantan pun tak ada. Tinggal hak-hak tino tua-tua, hak tino muda-muda. Tak boleh pergi masjid. Fitnah. Tu tak acu tanya. Fitnah gapo? Tu. Ada seorang Jumaat kita kata. Gisura nak elok memang timbul fitnah. Gapo dia royak? Haju tulis tu Jumaat. Fitnah gapo cu royak? Orang beribu-ribu duk baca hak kita tulis tu. Silakan Jumaat. Timbul fitnah tu hak gapo? Biar terang dan jelas. Jangan kita duk royak umum.
Tak akan selesai Jemaah. Takut hujah kita sendiri tu jadi fitnah. Kita kata tu, kita menyikat orang tu. Jemaah. Bukan main-main kata-kata kita tu. Kata-kata kita tu tak saja-saja. Jangan kecek koksi. Okey, hak jo tulis tu buat huraian. Takut kata-kata dia tu sendiri fitnah lah. Menyekat orang. Orang dengar kata-kata kita, orang tak pergi ke masjid. Sebab kita kata lagu tu, orang jadi tak pergi ke masjid. Tak saja-saja tu Silakan tulis. Jemaah, orang ribu-ribu nak dengar ni. Kan nak duk cari lagi ni. Gapo lagi Jumaat kita ada komen. Ni yang kita tak say ni Jumaat. Duk kata-kata tak ada alasan. Lepa. Najis. Tak kambuh. Dia panggil. Na'udzubillah min zalik. Ada seorang daripada tu kita kata dulu. Mari duk berok-berok. Tak kambuh supaya kucing. Ni jadi fitnah ni. Cuma. Haja tulis saat ni. Bagaimana dah? Memang timbul fitnah. Fitnah gapo? Nah. Tok laki cemburu ke? Takut bini kita dia ke? Tulis. Apa kak nak dengar ni? Tak say ni hak lagu ni. Kalau ngajar-ngajar tak royak sebab musabak ni. Kita pun turut kecek retek, tulis retek. Kita sendiri tak faham gapo. Orang tanya fitnah gapo tak boleh nak jawab. Lepas lari. Tadi kan nak royak dah tadi. Ni tinggal kereta api ni. Jumaat. Ada Jumaat kita dari rumah TikTok baru kata, tolong ustazah jelaskan apa yang dikata ke fitnah tu. Kan nak royak dah tadi. Jumaat. Baru masuk ke? Sebab tazkirah ni panjang lebar dah. 2-3 kali dah tazkirah kat anak. Dalam video pendek pun ada. Kalau kita tak faham, jangan sekali-kali kita membuat hujah. Sebab hujah tu sendiri adalah fitnah. Faham ke tak? Hujah kita tu memberi fatwa, menghalau orang perempuan tidak menyebabkan dia tak boleh pergi ke masjid. Kerana alasan fitnah. Hujah kita tu sendiri fitnah. Menghalau-halaukan orang untuk membuat amal ibadah. Sebab kita royak tak habis. Fitnah atas perkara gapo? Dalam keadaan mana? Bila? Masanya? Maaf baru masuk ustazah. Ya, kan nak royak dah tadi. Kita nak tahu fitnah waktu mana, masa mana, bila berlaku fitnah. Jenis lagu mana, orang tino hak lagu mana, pakaian hak lagu mana. Gi sore-sore kau gi ramai-ramai. Selamat kau tak selamat kalau gi. Ya banyak dah sebab musabak tu Jumaat. Banyak dah sebab musabak tu. Batu kena royak. Biar orang faham. Jangan tersangkut menyebabkan orang tadi dengan hujah sani tak pergi pas bila-bila. Walaupun rumah je katok dengan masjid. Okey, ni kan nak sambil
sipil hak Jumaah kita tulis bimbing takut hilang. Kan nak baca balik, dia akan jawab balik pada tazkirah masa depan. Kau tahu dengan masa. Okey, seterusnya Jumaah adik kakak. Sambungnya pada saat ni. Bukan tafsiran yang betul pada mana-mana hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasulullah. Sekiranya diamalkan jadi banyak mudarat daripada munafat. Bermaksud tidak memberi rahmat. Tengok. Menjadi tafsiran yang betul sekiranya hukum dan fatwa yang dikatakan bila diamalkan mendatangkan manfaat yang besar. Bukan tafsiran yang betul pada mana-mana hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasulullah. Sekiranya diamalkan jadi banyak mudarat daripada manfaat. Bermaksud tidak memberi rahmat. Kalau benda yang kita amal, kita buat jadi banyak mudarat daripada manfaat, bermaksud tidak memberi rahmat kepada orang amal tu. Pengamal, orang je buat tu. Mana bukan daripada tafsiran yang betul. Hukum hakam daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Jumaah kena faham betul tu. Terdapat banyak fatwa-fatwa yang ditafsirkan daripada hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasulullah. Bila diamalkan, jadi susah, menjadi payah dan menjadi rumit kerana salah tafsir dan tafsir berlebihan. Yakni ditambah-tambah. Ini sebab ya, Jumaah. Faham ke tak tu Jumaah yang dimuliakan? Ni kan nak sipil sini dulu. Banjar baru hadir, jazakallah khairan kasira. Ustazah kena kuat, banyak yang pandai bercakap. Ya, pansukan nak kuat. Pakai kata backing pula. Orang jahil ni banyak kecek benda salah. Rujuk ke, tak ada. You nak kecek, you nak benih. Padahal dia jahil, kita rujuk ke pun tak ada. Tafsir Quran pun tak ada, you nak bahas. Hadis sahih tak ada. Ia nak tafsir diri. Ni kita jumpa ni tak habis ni Jumaah kalau tak pergi seterusnya. Adik kakak Jumaah kerabat yang dimuliakan. Itulah sebab kan nak superhati. Nah, daripada kalimah atas tadi dah. Jumaah. 1, 2, 3. Okey, kan nak ambil kat. Sekiranya maaf sekali lagi. Sekiranya hukum ditafsirkan. Tengok. Diamal dan dibuat oleh kita menyebabkan jadi mudarat. Lebih banyak daripada manfaat. Sesungguhnya hukum hakam itu salah ditafsirkan. Kita tengok yang seterusnya. Menjadi tafsiran yang betul sekiranya hukum dan fatwa yang kita katakan bila diamalkan mendatangkan manfaat yang besar. Kita tengok yang seterusnya. Bukan tafsiran yang betul pada mana-mana hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasulullah. Sekiranya diamalkan jadi banyak mudarat daripada manfaat. Bermaksud tidak memberi rahmat. Tengok jelas 3 keadaan itu. Walaupun kita tak ada tok lelaki, kita boleh pergi berjumuah ke masjid. Sekiranya selamat. Tengoklah bulan puasa nanti. Hak tulis-tulis tu.
Bulan puasa lagu mana kapon demo? Kanak bertahun-tahun duduk di Masjid Besar Kota Baru Muhammadi. Masjid Muhammadi Kota Baru. Kalau orang Kelantan, tolong pergi ke Masjid Muhammadi. Berapa ramai orang Tino pergi ke masjid. Suami pula jom ngata. Suami dia jom ngata, jom ambil. Pagi, petang, malam, siang. Tepat orang. Ni kita duk main fatwa. Tak boleh pergi. Kalau tok lelaki tak ada. Ada dah kan syarat, boleh pergi sekiranya selama, kalau kita ni nak pergi, agak-agak tempat kita nak pergi masjid tu, selamat. Boleh lagi. Tapi, walaupun tepi masjid pun, kalau tak boleh pergi, tak selamat. Tu maksud dia, keadaan lagu mana? Kalau selamat dengan tak selamat. Kalau selamat, kita boleh pergi. Kalau tak selamat, Allah Ta'ala pilih untuk selamat dulu daripada benda tak selamat. Yang boleh memudaratkan kita. Benda tu terang dan jelas. Jangan kita meletakkan hukum kosin-kosin. Tak boleh pergi, ada sebab musabab. Boleh pergi, ada sebab musabab. Ni. Panjang lebar dah tazkirah. 2-3 tazkirah dah kini. Okey, faham ustazah. Entahlah ustazah. Oi, depa ni tak faham-faham. Niat nak cari ilmu kuliah di masjid. Korang nak jemaah. Molek lah. Moga betul. Moga tok lelaki tak ajar. Tok lelaki tak pandai ajar. Kena pergi dengan orang ngajar. Lebih-lebih lagi kita lah kau tua. Dekat dah dengan anak mati. Putu-putu hair dah berlaku. Duk agapo di rumah. Nah, tak boleh pergi masjid. Fitnah. Sebab itulah, sebab musabab kata bergantung juga kepada umur. Sekiranya ada ramai-ramai kawan, saing, keluarga, muhrim, pergilah ke masjid. Tengok, molek ke tu? Kita ada 20 hari lagi nak masuk bulan puasa ni. Perhati. Di kampung, masjid-masjid, tempat-tempat kita. Lagu mana keadaan sebenar? Tu benda. Tak ada orang pergi lah kalau duduk main fatwa tu saat ni enggak. Lebih-lebih lagi, tok lelaki juga tak pergi. Jadi fitnah. Moga tok lelaki tak pergi. Moga tok lelaki cemburu. Bukan fitnah. Tok lelaki kita tu sendiri cemburu. Ni berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak cucu dia tak silap. Tengok hadis perkara-perkara ni. Tengok Rasulullah yang panggil tak kena kepada perbuatan tu. Sedangkan Rasulullah sendiri khutbah. Tapi nama Abdul Rahman ke anak dia. Anak Abdullah bin Umar. Dia cemburu bini dia. Tak pergi masjid. Sehingga menafikan khutbah Rasulullah. Sayyidina Umar tak kecek dengan cucu dia. Sayyidina Abdullah, pak dia tak kecek dengan cucu dia. Dengan anak dia sendiri. Tu panjang lebar. Jemaah rujuk di dalam hadis Sahih At-Tirmizi. Halik belakang ke anak tak nampak warna-warni duduk ke mana dah kat sipen ni sebelah kelabu ni. Kelabu-kelabu ni. Sebab cemburu kita meletakkan hukum takut jadi fitnah kepada bini kita. Waktu kita tak kaji. Kesalahan pada siapa?
hadis sahih kata lagu mano, kitab-kitab kata lagu mano. Kita tak buat kaji. Kita hanya turut je, turut. Dengar ke amal. Ajuk pula dengan orang lain, orang lari. Kita kata retek, kita tak tahu gapo. Ni kita kena, panggil, mikirlah, kena berubah. Inilah maksud tajuk kita ni, kena faham tafsir pada satu-satu hukum. Terutama tafsir yang ditafsirkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Kita kena faham. Kalau oleh orang, kalau bukan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Nabi, bukan daripada alim-alim ulama zaman dulu, kalau alim-alim ulama zaman sekarang, kita kena tapih molek. Itu maksud surah Hujurat ayat ni. Boleh faham ke tak tu Jumaah? Boleh tulis komen.